Berita Al-Hijrah 31 Julai 21 Zulhijjah, protes baju hitam, polis akan ambil tindakan. Juga anjur parti liar, 4 lelaki dan 3 GRO diserbu polis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Beberapa individu yang terlibat dengan perhimpunan pakaian hitam di Dataran Merdeka pagi tadi telah dikenal pasti untuk tindakan lanjut. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata beliau telah mengarahkan pihak polis mengambil tindakan segera terhadap individu terlibat yang didapati cuba memecah belahkan rakyat. Saya dah minta supaya PDRM buat masa ini tengok, buat tinjauan, dan kalau kita dapati mereka melakukan kesalahan melanggar SOP, tindakan akan diambil. Itu adalah kerana waktu ini adalah waktu di mana kita sepatutnya mematuhi SOP. Kadang-kadang kala saya tengok dalam netizen orang yang sama marah apabila kita membenarkan pekerja-pekerja kilang sebagai contoh. Tapi orang yang sama juga yang saya perhatikan yang mengarahkan supaya semua orang turun untuk berkumpul. Datuk Seri Hamzah berkata demikian kepada media selepas meninjau dan menyampaikan bantuan kepada penduduk Hulu Selama yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD hari ini. Tegas beliau, tindakan akan diambil terhadap mereka yang didapati melanggar prosedur operasi standard SOP semasa tunjuk perasaan terbabit. Ini kerana jelas beliau, op patuh yang digerakkan sejak awal Julai lalu masih berjalan bagi mengekang penularan COVID-19. Tegasnya, tindakan individu tidak bertanggungjawab dengan mengajak rakyat untuk menyertai perhimpunan tersebut hanya akan menyebabkan risiko pertambahan kes. Di Ibu Negara hari ini, hampir 500 penunjuk perasaan berhimpun dalam protes #lawan di Dataran Merdeka. Mereka mula berkumpul sejak 10 pagi di hadapan stesen LRT Masjid Jamek dengan berpakaian serba hitam dan kemudiannya berarak ke arah Dataran Merdeka. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata tindakan kumpulan terbabit adalah satu kesalahan di bawah Akta 342 untuk mencegah dan mengawal penyakit berjangkit. Dan saya bimbang tentang kepada keselamatan mereka apabila berkumpul beramai-ramai di jalanan nanti. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Mungkin ada di antara mereka yang mungkin akan mendapat jangkitan. Dan kalau salah seorang yang mendapat jangkitan di jalanan tadi, di protes tadi, mereka akan membawa balik ke rumah COVID bersama mereka. Dan akhirnya akan berlaku kes COVID, mungkin akan merebak lagi hasil daripada perhimpunan yang berlaku tadi. Saya doakan supaya tidak ada siapa daripada yang keluar memprotes tadi mendapat jangkitan COVID-19. Beliau berkata demikian selepas meninjau operasi pemberian vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Nasional Bukit Jalil serta Aziata Arena Bukit Jalil siang tadi. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri menerangkan tidak perlu untuk mana-mana pihak mengadakan protes jalanan dengan alasan untuk menyampaikan suara rakyat. Kata beliau, kerajaan sentiasa mendengar suara rakyat walau dalam apa jua bentuk platform termasuk media sosial. Bagi pakar kesihatan pula, demonstrasi yang diadakan di Kuala Lumpur pagi tadi berkemungkinan akan mewujudkan kluster baru jangkitan COVID-19 di Malaysia. Dan menurut pakar virologi Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Madya Dr. Yahya Mat Arif, perhimpunan tersebut mempunyai peratusan yang tinggi dalam penyebaran virus maut itu dalam kalangan peserta. Apabila kemungkinan berlakunya jangkitan itu tinggi, maka akan ada juga kemungkinan wujudnya kluster baru nanti disebabkan kerana jumlah yang berkumpul ini adalah ramai. Dan kalau kita estimatekan berdasarkan kepada tempoh incubation period ataupun tempoh inkubasi iaitu lebih kurang dalam 10 hari, kemungkinan sekiranya berlaku jangkitan pada di perhimpunan ini dalam tempoh antara seminggu, 2 minggu kita akan dapat melihat
jumlah ataupun kita akan dapat melihat kemungkinan wujudnya kluster daripada perhimpunan ini. Tambahnya, selain peserta membahayakan kesihatan diri sendiri, perhimpunan demonstrasi itu juga jelas bercanggah dalam usaha semua pihak bagi melawan COVID-19. Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Yahya menegaskan bahawa sebarang perhimpunan sebegitu tidak sepatutnya terjadi, tidak kira apa jua alasan atau motif sesuatu perhimpunan berkenaan. Maka apabila berlaku perhimpunan sebegini ini, sebenarnya kita bercanggah dengan apa yang sekarang yang kita hendak capai, iaitu untuk mengekang ataupun mencegah penularan. So saya tidak pasti apakah tujuan asal mereka untuk berkumpul dalam keadaan yang mana kita masih lagi menghadapi penularan kes COVID harian yang tinggi. Pagi tadi, perhimpunan demonstrasi keluar dan lawan di LRT Masjid Jamek dan Dataran Merdeka itu telah dihadiri kira-kira 400 peserta. Kerajaan Sarawak memberikan sokongan penuh ke atas proklamasi dan ordinan darurat bagi negeri itu yang akan bermula 2 Ogos depan hingga 2 Februari 2022. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam satu kenyataan hari ini berkata keputusan yang di-Pertuan Agong itu selaras dengan pendirian kerajaan negeri, iaitu untuk menjaga keselamatan dan kebajikan rakyat sementara menegakkan amalan demokrasi berparlimen di Sarawak. Jelas beliau, dengan lanjutan proklamasi darurat ini, maka pilihan raya negeri PRN boleh ditangguhkan sehingga ke satu tarikh khusus berdasarkan beberapa perkara. Antaranya keadaan COVID-19 yang selamat berpandukan nasihat pihak kesihatan, profesional dan agensi berkaitan dengan berlandaskan data saintifik untuk memberi laluan kepada PRN tanpa mendatangkan mudarat kepada rakyat. Bagaimanapun, mengikut ordinan, darurat ini akan tamat pada 2 Februari 2022 atau boleh ditamatkan lebih awal oleh Yang di-Pertuan Agong setelah menimbangkan pandangan daripada kerajaan negeri. Tambahnya, keputusan ini penting bagi memastikan amalan demokrasi berparlimen dijaga dan mandat daripada rakyat Sarawak dapat dikembalikan semula sebaik sahaja keadaan mengizinkan. Gara-gara menganjurkan parti LIA, 4 lelaki dan 3 GRO warga Cina diberkas dalam satu serbuan ke atas sebuah residen di Jalan Munshi Abdullah di Ibu Negara. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Muhammad Zainal Abdullah berkata serbuan jam 10 malam itu dilakukan hasil aduan awam dan risikan selama beberapa jam. Ketiga serbuan mereka yang berusia 26 hingga 33 tahun itu didapati sedang berhayal dengan minuman keras dan dihiburkan GRO asing. Kondominium mewah 3 bilik itu juga disewa dengan harga RM700 semalam dan percaya wujud kegiatan pelacuran dalam parti liar berkenaan. 3 orang lagi kita syaki GRO yang dibayar untuk tempoh 5 jam RM1,000 seorang. Jadi untuk warga asing ini kita telah tahan mereka untuk siasatan di bawah Seksyen 372B kerana menjalankan aktiviti pelacuran, persundalan dan juga di bawah Akta Immigration. 4 individu tempatan itu dikenakan kompaun RM1,000 setiap seorang dan siasatan dijalankan mengikut Peraturan 17 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 kerana tiada permit yang sah merentas daerah. Manakala warga asing disiasat mengikut Seksyen 372B Kanun Keseksaan kerana menjalankan kegiatan pelacuran. Kesemua yang ditahan itu dibawa ke IPD Dang Wangi untuk tindakan lanjut. Kerajaan timbang perkuburan khusus jenazah COVID-19. Kerajaan akan mengadakan perbincangan khas berhubung cadangan mewujudkan tanah perkuburan Islam khusus untuk pengebumian jenazah COVID-19 di seluruh negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, perbincangan itu perlu sekurang-kurangnya bagi memperolehi cara terbaik dalam menguruskan jenazah berkenaan. Saya mohon tawakuf dulu sebab saya perlu kepada sebuah dapatan dan perbincangan. Cumanya kami akan tumpukan kepada wilayah persekutuan dahulu dalam isu ini untuk saya lihat
dan mungkin saya akan bincang dengan Sahibul Samahah Mufti, Jabatan Kuasa Fatwa, termasuk juga Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam untuk melihat duduk perkara sebenarnya isu seperti ini. Menurut Datuk Dr. Zulkifli, selain cadangan mewujudkan tanah perkuburan Islam, terdapat cadangan lain yang timbul di media termasuk mengenakan kubur bertingkat, keutamaan kepada jenazah qariah serta keperluan jenazah dikebumikan dengan segera. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Musaadah Port Dickson dan Seremban di Masjid Datuk Haji Abdullah Sijang, Port Dickson pagi tadi. Pada program itu, beliau menyerahkan sumbangan secara pandu lalu kepada lebih 200 keluarga yang terdiri daripada pekerja pembersihan dan pengusaha kantin dalam daerah Port Dickson yang terjejas pendapatan. Antara sumbangan berupa wang tunai dan makanan serta alatan bagi pekerja pembersihan rumah membabitkan jumlah peruntukan sebanyak RM20,000. Program merupakan anjuran Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Jahins serta Pertubuhan Bukan Kerajaan My Kasih Care dan Al-Basit. Sehingga kini Yadim membelanjakan hampir RM2 juta bagi menghulurkan bantuan kepada mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Daerah Padang Terap bakal menjadi daerah pertama di Kedah yang mencapai imuniti kelompok. Ahli Parlimennya Datuk Seri Mazir Khalid berkata usaha yang dijalankan Jabatan Kesihatan Daerah dan pejabat daerah amat memberangsangkan terutama menerusi pasukan vaksinasi bergerak dan pandu lalu. Jelas beliau, peningkatan itu dapat dilihat menerusi sambutan berterusan di 3 pusat penerimaan vaksin PPV di daerah tersebut dari semasa ke semasa. Beliau juga turut memuji tahap kesedaran penduduk setempat dalam usaha kerajaan mencapai imuniti kelompok. Saya berpuas hati dengan tim yang ada ni dan saya berterima kasih banyaklah kepada Datuk Pegawai Daerah, tim pejabat daerah dan juga pejabat kesihatan daerah Dr. Fadil dan tim dia dan semua kaki tanganlah. Banyak lagi agensi, Jabatan Kebajikan Masyarakat, JPAM, Rela, Polis. Setakat ini, 21,051 orang telah menerima dos pertama dan 14,315 telah melengkapkan 2 dos. Ia sekaligus menghampiri sasaran 49,950 lengkap suntikan menjelang September. Seterusnya menepati sasaran separuh daripada 72,000 penduduk daerah itu lengkap divaksin. Beliau berkata demikian selepas meninjau Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di Pejabat Daerah Padang Terap hari ini. Penduduk di Taman Guru Jaya, Kanga berada dalam kebimbangan setelah diganggu kehadiran musang liar di siling kediaman mereka. Haiwan berkenaan bukan sahaja meninggalkan najis dalam rumah penduduk yang dimasukinya, malah turut menyebabkan siling jenis asbestos di 3 rumah di taman itu runtuh sehingga menyebabkan kerugian mencecah hampir RM8,000. Tinjauan Berita Al-Hijrah di Taman Perumahan berkenaan mendapati siling rumah runtuh disebabkan haiwan itu. Menurut Suri Rumah Nur Syuhadah Yusof, 29 tahun, kediamannya yang terletak di Jalan Cergas paling teruk mengalami kerugian apabila musang liar itu turut menyebabkan sebahagian siling di bilik tamu tingkat atas rumahnya runtuh. Selain itu, sebahagian siling ruang tempat meletak kereta rumahnya turut runtuh sehingga jatuh ke atas bumbung keretanya. Paling merisaukannya, runtuhan sebahagian siling itu telah menyebabkan mulut anaknya Zarif Daniel Muhammad Faiz 4 tahun luka akibat terkena serpihan siling berkenaan. Kejadian siling runtuh ini juga mengakibatkan dia sekeluarga kini terpaksa tidur di ruang tamu sejak seminggu lalu kerana khawatir siling di bilik utama runtuh mengkempap mereka. Yang pertama runtuh siling saja tak apa lagi. Yang kali kedua tu serpihan siling tu serpihan dia tu kena pada hidung anak, menyebabkan dia kecederaan ringan juga kan. Jadi saya pun bimbang boleh mengancam keselamatan nyawa jugalah kalau kita tengah tidur malam kita tak tahu kan bila musang ni memang dia melompat, memang sangat aktif. Dalam pada itu, Pengerusi Jawatan Kuasa dan Kemajuan Kampung JKKK Taman Guru Jaya, Muhammad Nizar Tazri Muhammad Tai berkata, kejadian ini kerap berlaku selepas habitat asal haiwan itu telah diteroka projek pembangunan. Katanya, haiwan berkenaan akan memanjat tiang telefon di tepi rumah sebelum masuk ke dalam siling melalui bumbung rumah. So bila kita dah teroka buat perumahan, dia akan berselindung di atas bumbung. Musang memang
Tiap malam kita boleh nampak. Bila kita dengar bunyi dia lari, and then dia punya smell kan, dia punya bau dia tu, dia punya kencing dia tu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Perlis, Muhammad Zaidi Muhammad Zain memaklumkan pihaknya akan menghantar anggota untuk meninjau dan memasang perangkap untuk menangkap musang liar berkenaan. Katanya kali terakhir terdapat haiwan liar di kawasan perumahan itu adalah pada 2015, iaitu kehadiran monyet memasuki rumah penduduk. Miskin bandar dijangka terus meningkat kesan daripada pandemik COVID-19, terutama mereka yang tinggal di ibu negara. Dan atas tanggungjawab itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Persekutuan Kuala Lumpur mengatur strategi dengan membuka peluang perniagaan tanpa modal bagi memastikan golongan ini terus bertahan. Pengarahnya Cik Sam Suzuki, Cik Noh berkata pihaknya mensasarkan kira-kira 1,000 individu daripada golongan itu untuk menjalani latihan perniagaan dan menjadi usahawan burger hanya di rumah. Inisiatif ini adalah hasil usaha NGO dan syarikat merpati World Holdings Berhad. Jelasnya, pakej perniagaan yang ditawarkan ini bukan sahaja dapat membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup, malah mampu membantu golongan itu berdikari seterusnya memberi manfaat kepada orang lain. Jadi usaha mengadakan bisnes dari rumah ini saya nampak begitu strategik sekali, sebab mereka tak perlu menghantar anak-anak keluar. Di samping memulakan buat kerja untuk ini, dapat juga melihat anak-anaknya bersama dengan mereka. Ini peluang yang saya rasa perlu semua pihak menyambut baik dan memberi peluang kepada mereka. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan peralatan serta barangan mentah perniagaan kepada penerima sumbangan di PPR Seri Aman, Jalan Istana, Kuala Lumpur. Penyerahan itu disumbangkan Merpati Food kepada keluarga berkenaan untuk menjalankan perniagaan burger di rumah. Hari ini insyaAllah Puan Nafsiah akan mulakan perniagaan setelah dia telah diberi latihan yang secukupnya oleh pihak syarikat. Dan seterusnya mulai hari ini beliau akan dipantau oleh pihak syarikat supaya beliau mampu dan boleh terus berdaya saing dalam menjalankan perniagaan burger ini. JKM turut menyeru lebih banyak NGO untuk tampil menghulurkan sumbangan seperti ini. Ia sekurang-kurangnya dapat mengurangkan kadar kemiskinan negara selain mewujudkan lebih ramai peniaga kecil. Program Rakyat Peronoh 2.0 anjuran Bank Rakyat diteruskan dengan peruntukan dana sebanyak RM2 juta kepada 200 usahawan terpilih dari seluruh negara bermula hari ini, dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuan Jaafar berkata inisiatif ini bertujuan untuk membangunkan kapasiti dan daya saing usahawan B40 bagi melestarikan operasi perniagaan sepanjang pandemik COVID-19. Seiring dengan situasi dan cabaran semasa, susulan penularan wabak COVID-19 di seluruh negara, saya percaya bahawa kesinambungan program ini dapat mencapai objektifnya dan berupaya membantu lebih ramai lagi usahawan memperolehi dana perniagaan, sokongan dan bimbingan serta pengetahuan dan kemeriahan baru. Menerusi Rakyat Peronoh 2.0, peserta diberi latihan dan bimbingan merangkumi pelbagai aspek seperti pembangunan idea perniagaan, perakaunan dan pengurusan perniagaan. Program tersebut dijalankan selama 6 bulan dengan penyediaan modul komprehensif melalui kerjasama Universiti Teknologi Mara UiTM. Dalam konteks mikro, bidang keusahawanan berupaya meningkatkan taraf hidup seseorang dengan mencipta punca pendapatan dan aliran kewangan yang mampan. Bukan hanya untuk perniagaan yang beroperasi dalam skala yang besar, tetapi juga untuk perniagaan bersaiz kecil. Disember tahun lalu, program Rintis Rakyat Peronoh mula diperkenalkan kepada 20 orang usahawan mikro dari pelbagai bidang dengan menyediakan dana berjumlah RM5,000 setiap seorang. 31 Julai setiap tahun merupakan Hari Pahlawan Negara. Mereka sanggup bergadai nyawa, harta dan tenaga demi keamanan dan kedaulatan Malaysia. Menghargai jerih perih pejuang tanah air, marilah kita sama-sama menginsafi jasa dan pengorbanan para prajurit negara. Jadi selamat menyambut Hari Pahlawan. Terima kasih buat anda semua. Tanah air kita,
di mana tumpahnya darah pada tanah yang pernah dijajah sekian lama. Ketika itu, mereka mengukir janji, pantang mundur, tidak gentar sama sekali. Mereka terus berjuang selagi nadi tidak mati, selagi darah tidak tumpah ke bumi. Tekad mereka terus berkorban demi tanah air dan ibu pertiwi. Tidak kira di darat, lautan luas, mahupun awan biru. Mereka sentiasa bersepadu demi keamanan, kedaulatan, agar kekal tak diganggu. Kini, semangat pahlawan mengalir ke sisi mereka. Keringat dan lelah mereka demi penawar harapan semua. Demi benteng mengekang musuh yang tak nampak di mata. Demi rakyat yang dambarkan semua berlalu, hidup seperti dahulu. Pahlawan negara, tidak terbalas pengorbanan dan jasamu. Gugurmu di bumi menjadi saksi, sumpah setia dan semangat membara untuk diwarisi. Hanya doa mengiringi langkah untuk perjuangan tidak bernokta. Semuanya demi kesejahteraan dan kedaulatan negara kita, Malaysia. Tebing Barat terus berdarah. Sekurang-kurangnya 6 Rohingya dilaporkan maut termasuk 3 kanak-kanak di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan ia selepas hujan lebat yang mengakibatkan tanah runtuh dan banjir kilat melanda negara-negara itu termasuk di kawasan kem pelarian etnik berkenaan. Menurut pentadbir daerah berkenaan, Mamunur Rashid, bencana sejak semalam itu juga telah menyebabkan lebih 200,000 etnik tersebut terkandas di Cox's Bazar. Menurut pelarian Rohingya, banjir itu seperti mimpi buruk dan ia tidak pernah berlaku sepanjang 4 tahun mereka berada di kem tersebut. Hampir 4,000 tempat perlindungan mengalami kerosakan dan musnah. Kebanyakan mereka sebelum ini hanya berlindung dalam pondok yang diperbuat daripada kepingan buluh dan plastik di sekitar bukit yang curam dan lapang. Banjir itu turut mengakibatkan banyak kemudahan termasuk klinik kesihatan dan tandas rosak teruk. Setakat ini lebih 13,000 pelarian terpaksa dipindahkan daripada kem berkenaan. Operasi menyelamat sedikit sukar apabila jalan masuk terhalang, susulan kerosakan jalan dan jambatan malah ia dijangka akan bertambah buruk. Sementara itu, selain etnik Rohingya, setakat ini 15 rakyat Bangladesh telah dilaporkan terkorban. Manakala itu di Palestin, kira-kira 270 penunjuk perasaan lagi cedera selepas kebanyakan mereka terkena tembakan gas pemedih mata dan peluru getah dalam pertempuran terbaru dengan tentera Zionis di Tebing Barat. Menurut Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, ada juga mangsa terpaksa mendapatkan rawatan selepas terkena peluru hidup. Pertempuran terbaru yang berlaku semalam berlaku di kampung Baita dekat Nablus, iaitu lokasi penduduk sering melakukan demonstrasi sejak Mei lalu. Ia kerana pendatang dilaporkan mula meletakkan karavan dan membuka jalan di kawasan puncak bukit yang dipertikai. Dalam insiden itu, rakyat Palestin seperti biasa hanya dapat melemparkan batu dan membakar tayar ke arah tentera Zionis yang membalas dengan tembakan gas pemedih mata, peluru getah
dan hidup. Rakyat Palestin diserang Zionis ketika mereka berkabung dengan kematian Syaukat Khalid Awad, 20 tahun, yang terbunuh pada Khamis lalu pada hari pengebumian seorang budak lelaki Palestin berusia 12 tahun. Sehingga kini, 3 rakyat Palestin dilaporkan terbunuh dan 2 parah di Baita angkara tentera rejim dalam tempoh seminggu lalu, manakala 320 lagi dilaporkan cedera. Baik, bincang niaga bangkit bersama TV Al-Hijrah kembali lagi 10 Ogos ini. Jadi kami sediakan ruang dan promosi produk dan perkhidmatan anda dengan pakej mampu milik agar anda kekal bersaing dengan berani. Slot adalah terhad, jadi rebutlah peluang bermula 10 Ogos ini bersama bincang niaga bangkit bersama TV Al-Hijrah. Kekalkan perniagaan, terus bina keyakinan pelanggan. Daftar sekarang di laman web tertera atau hubungi nombor media strategist TV Al-Hijrah yang tertera untuk keterangan lanjut. Okey, ini berita yang baru kami terima. Bergu lelaki badminton negara akhirnya memecah kebuntuan Malaysia dalam pencarian pingat pertama di Sukan Olimpik Tokyo 2020 dengan kemenangan pingat gangsa, menewaskan bergu berpengalaman dari Indonesia sebentar tadi. Aaron Chia dan So Wo Yik berjaya mengalahkan Muhammad Hassan dan Hendra Setiawan dalam rubber game 21-17, 17-21 dan 21-14 sebentar tadi dalam penentuan pingat gangsa. Dan kemenangan bergu emas negara itu sekaligus memberi pingat tunggal kepada Kamp Badminton Malaysia selepas semua pemain terkandas sebelum sampai ke peringkat suku akhir. Jadi syabas sekali lagi Aaron Chia dan So Wo Yik. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Terima kasih menonton. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.